Okey, hai. Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar-pelajar ASK. Alright, sementara waktu ni memang kita tak ada live kerana pengurusan SPPT perlu saya uruskan dahulu dan juga urusan-urusan yang lain. Okey, kita akan mula apabila dimaklumkan nanti. Okey, buat masa ni, video rakaman ni anda perlu tonton dan sila maklumkan sama ada note ataupun telah dilihat oleh anda untuk saya memberi markah SSTM anda. So, saya akan rujuk segala maklumat berkaitan makluman anda di dalam GC. Alright. Okay, so sebenarnya video yang saya berikan adalah untuk sebagai menarik perhatian anda bagaimana untuk memahami bab 1 yang kita pelajari yang kita mulakan. Okay, so untuk bab 1 ni adalah sangat penting tau. Okay, especially untuk sebelum anda membuat projek PT3 nanti. Okay, so bab 1 anda kena faham seeloknya. Alright. Untuk bab 1 adalah konsep fasa pembangunan atau cara. Okay, di dalam fasa untuk bab 1 ni ada 5 fasa yang anda perlu lihat. Dan kena hafal So, fasa yang pertama adalah fasa analisis masalah. Fasa kedua, fasa reka bentuk atau cara. Fasa ketiga, sekejap. Okay. Fasa ketiga adalah pengekodan, fasa keempat pengujian dan penyahpepijatan dan juga fasa kelima dokumentasi. Okey, kelima-lima fasa ni dengan 4 yang anda pelajari adalah city skills, betul? Okey, apa beza 5 fasa, 4 teknik? Right? Ingat tak 4 teknik yang kita belajar? Teknik apa? Teknik larayan, pengecaman corak dan pengecaman corak, peniskalan, pengitlakan. Okey, keempat-empat teknik yang kita pelajari ni ada kita masukkan di dalam 5 fasa. Tetapi bagaimana 4 teknik kita masukkan dalam 5 fasa? Bukan bermaksud satu teknik satu fasa ya. Ada beberapa teknik ataupun satu ataupun lebih daripada satu terdapat pada setiap fasa-fasa yang kita akan pelajari ini. Maaf ya. Okey. Fasa pertama, fasa analisis masalah. Okey, jika anda lihat video YouTube hari itu, video ringkas yang saya jelaskan. Okey, masak Maggi kan? Sangat mudah untuk kita sebagai seorang dewasa. Bagaimana orang yang tak pernah masak Maggi, kita nak suruh dia masak Maggi. Example, the 0% people ataupun when you like you as a human, you buat sesuatu perkara yang baru. Okey, contoh you pergi ke tempat baru, bagaimana untuk anda sesuaikan diri anda dengan tempat tersebut. So, sebenarnya mungkin anda rasa, okey, saya boleh pergi ke tempat tersebut cari je kawan. Saya dapat ada yang kawan lama. Okey, you bayangkan you memang zero, tak ada siapa-siapa dalam di sekolah tersebut. Example macam kita kata kanak-kanak. Anda seorang kanak-kanak, anda masuk satu tadika, taska. Alright. So, bagaimana anda sesuaikan dengan diri anda? Okey, anda kena kenal pasti masalah tersebut. So, di dalam fasa pertama, analisis masalah. Right? Teknik yang bersesuaian dengan fasa analisis masalah adalah teknik larayan. Mengapa teknik larayan? Kerana kita perlu mengenal pasti masalah berkaitan dengan program tersebut. Okey? Sebab anda ingin membina program, bukan membina kawan. Cuma saya tunjuk contoh di dalam persekitaran anda. Okey, anda nak selesaikan masalah matematik. Sekiranya anda menggunakan 5 fasa ini, right? Fasa analisis, anda kena kenal pasti masalah, betul? Right? Bagaimana untuk nak kenal pasti masalah? Teknik apa yang sesuai daripada 4 teknik yang kita belajar sebelum ini? So, kita kena kenal pasti masalah. Yang bersesuaian adalah teknik larayan. Okey. Di dalam fasa analisis masalah, pengatur cara ada 3 perkara yang perlu anda tahu. Pengatur cara kita sebagai programmer. Pengatur cara perlu apa? Rujuk balik nota. Tetapi paling penting adalah kenal pasti input, proses, output. Seperti mana yang saya katakan, masak Maggi. Apa inputnya yang kita kena masukkan? You bayangkan you robot. You nak bina robot, bagaimana you nak arahkan robot tersebut untuk masak Maggi? So, you kena key in. Okay, saya kena masukkan data dia. Inputnya masak Maggi. Tapi bagaimana nak masak Maggi? Macam saya kata dalam video, kena kenal pastilah peralatan yang sesuai dimasak. Kenal pasti bahan yang nak digunakan, kuantiti bahan dan bagaimana cara you nak masak. Betul tak? Sebab tu saya kata video tersebut sebenarnya ringkas. Sekiranya saya ingin jelaskan memang panjang. So that one input. Proses, bagaimana proses perjalanan sistem tersebut. Okay, dan outputnya hasilnya mestilah Maggi yang dah siap.
Right, macam saya katalah, anak saya bagaimana saya nak ajar Maggi. So, itu adalah saya kena kenal pasti. Okey, macam mana ya? Baby nak masak Maggi ataupun kakak. Kakak, macam mana kakak nak masak Maggi dulu? Okey, first, ambil barang ni. Bahan ni. Okey, so nampak tak? Kita nak bina program, kita kena tahu dulu input apa yang sesuai. Example, Food Panda. Right, pengguna, kita kena tahulah pengguna suka apa. Input apa yang dimasukkan. Okey, dia suka makanan western. Seafood. Viral semua. Nampak So, sebelum terjadinya sesuatu program, kena bahasa masalah. Fasa kedua adalah reka bentuk, atur cara. Okey, reka bentuk, atur cara melibatkan apa? Melibatkan algoritma iaitu pseudocode dan juga carta alih. Ingat balik apa itu pseudocode, apa itu carta alih. Right, kalau tak ingat, kena rujuk balik. Paling penting adalah 5 bentuk tersebut iaitu bujur, segi 4 tepat, segi 4 selari, bulat dan juga anak panah. Setiap 5 ini perlu diingat fungsi-fungsinya. Okey? Alright. Di dalam pseudocode dan juga carta alih, anda perlu tahu bagaimana penulisan dan penghasilannya dan teknik-teknik di bawah. Fasa reka bentuk atur cara ada 3 iaitu teknik pengecaman corak, peniskalaan dan juga pengitlakan. Kenapa saya katakan demikian? Right, semua perlu anda rujuk nota, tetapi pengecaman corak kita kena kenal pasti cam corak yang sama. Misalnya saya katakan perkara paling mudah, okey, di dalam masak Maggi, apa persamaan di dalam memasak Maggi? Kita dapat lihat bahan yang digunakan adalah sama, mi Maggi tersebut, tetapi perisanya berbeza. Okey, so cam corak yang sama. Mengenal pasti corak yang sama. Okey, peniskalaan kita buang yang tak penting, ambil yang penting. Okey, apa yang pentingnya? Itu yang anda kena tahu. Adakah cara masak tu penting? Yes. Tetapi peralatan yang digunakan adakah penting? Tidak. Sebab ada orang ada kesukaannya masing-masing. Ada yang suka guna sendok, ada yang guna sudu. Okey, cara masak, betul tak? Kuali, periuk, mangkuk. Ada yang tak suka masak atas api. Ada yang suka masak Maggi pakai air panas saja. Nampak? So, kenal pasti corak yang sama. Okey, dan seterusnya adalah menulis pseudocode. Okey, mereka bentuk pengguna dalam fasa reka bentuk atau cara. Okey, kenapa mereka bentuk muka pengguna? Kita panggil interface. Okey, you perasan tak apabila Facebook daripada satu page hingga ke satu page, macam mana kita nak menarik perhatian orang? Bagaimana nak selesakan? Kita guna Food Panda. Apa yang kita rasa selesa? Okey, dalam Food Panda, bila saya klik ni, dulu Food Panda tak ada pilihan. Ada mat, dulu tak ada mat. Hanya Food Panda semata-mata makanan saja. Tapi lihat, apabila Food Panda melihat situasi PKP sekarang, situasi COVID sekarang, orang tidak mahu keluar lagi dan selesa untuk duduk di rumah. So, dia menambahkan perisen untuk pembelian di mat. So, nampak tak? Interface tersebutlah kita kena fikir bagaimana kita nak orang ataupun pengguna menggunakan sistem kita lebih ramai. Sebab bila ramai guna sistem kita, so lagi kita dapat benefitnya. So daripada situ dia nampak, okey, saya perlu macam ni. Saya perlu tambahkan ini untuk menarik orang menggunakan sistem saya. So kalau you perasan, certain apps yang you guna, sometimes you kena apa? Kena update. Sebab untuk selesaikan ralat, untuk menarikkan lagi sistem-sistem terbaru, ada game tambah game duit lah, itu semua kan. So itu reka bentuk muka pengguna. Okey, fasa yang ketiga adalah fasa pengekodan. Fasa pengekodan adalah kita memilih bahasa pengaturcaraan yang kita nak gunakan. Okey, macam kita dah belajar, okey, masa format kita belajar apa? Scratch dan juga HTML. Itu adalah salah satu bahasa pengaturcaraan. Okey, form 2 kita belajar apa? Python. Right, depend on your teacher lah. They have a certain teacher use Python or not. Ada teacher dah ajar PHP semua kan. Depend on that. Okay, form 3. Untuk form 3, okay, in the Negeri Sembilan, most of the teacher memang guna PHP dan juga HTML kita kaitkan. Itu lebih mudah kerana sebenarnya ini adalah lebih bagus untuk anda apabila anda sama di form 4, form 5, anda teruskan pembelajaran dan anda berjaya membina laman web yang interaktif. Sebab tu digalakkan untuk anda menggunakan PHP dan juga HTML. Alright? Tetapi lihat balik.
Okey, rujuk nota saya. Okey. Nota saya memang sangat ringkas kalau kita lihat sekejap ya. Kalau lihat nota saya di dalam saya hanya bagi perkara penting saja. Sebab itu saya lebih prefer anda olah. Bukan bermaksud kelas tidak ada, tetapi anda tidak berbuat apa-apa. Okey, sepatutnya anda mencuba apa yang ada di dalam buku teks anda. Okey, kita lihat fasa pengekodan teknik yang terlibat, leraian, pengecaman corak, peniskalaan. Kenapa teknik leraian? Macam saya katalah, kita kena kenal pasti bahasa pengekodan apa yang kita nak guna. Sometimes you pilih Scratch, tapi tak sesuai dengan sistem you yang terlalu advance. Sebab you tengok Scratch terlalu simple, terlalu macam childish. Kan, betul tak? Sebab tu kita kena fikir bahasa pengatur caraan apa sesuai. Sebab they have a certain bahasa pengatur caraan tak sesuai, tak boleh pakai, terlalu banyak ralat. Sebab itu teknik leraian terdapat di bawah fasa pengekodan ini. Alright? Teknik kedua, you nampak pengecaman corak. Mengenal pasti corak. Kat sini anda kena kenal pasti corak apa yang sama di bawah fasa pengekodan. Okey, kerana apabila you menulis kod, you akan kenal pasti ada coding, kita panggil segmen kod bahasa yang sama. Apabila kita mengenal pasti segmen kod bahasa yang sama berulang-ulang, okey, macam kita belajar bila terlalu panjang bahasa segmen kod kita sebenarnya tidak bagus. The simple code segment code is a very good coding. Alright, pengatur caraan anda sangat bagus. So bila anda kenal pasti segment code yang ada sama, so anda boleh ringkaskan. Tetapi anda perlu tahu cara untuk mengelakkan sebarang ralat untuk berlaku. Okay, dan teknik peniskalaan. Okay, buang yang tak penting, ambil yang penting. Daripada segmen code tu jugalah anda kenal pasti. Okey, apabila anda lihat dah sama, okey, ada yang perkara yang saya boleh adjust, ubah, buang yang perkara tak penting. Jangan tanya perkara-perkara tak penting. Macam Food Panda lah. Anda nak cara masak macam mana? Takkan kita nak tanya macam tu kan? Okey, segmen kalau you lihat dalam Food Panda, kalau tak ada makanan tersebut apa buat? Okey, remove from my order. So nampak? Dia ambil perkara yang penting saja. Apa jadi kalau makanan tersebut habis dalam menu ini. Nampak So itu adalah fasa pengekodan. Okey, nampak dalam teknik leraian saya telah bagi bagaimana untuk menulis coding, kenal pasti masalah. Sebab anda nak tulis kod ni, anda kena tahu apa input dia, apa proses dia. Sorry, suara saya pula tak betul dah. Input dia, apa coding segmen kod, bagaimana cara penulisan segmen kod dalam bahasa pengatur caraannya. Anda kena tahulah. You nak input tapi dia tak tanya pun, okey, apakah input? Macam kita lah. Kita nak order makanan kan, ataupun kita nak order Grab. Kita nak pergi mana? So inputnya masukkan location. Lalamove, masukkan location first. Nak pergi hantar ke mana? Grab sama lah. You nak naik Grab. Okey, inputnya apa? Okey, mestilah location yang daripada mana nak ke mana. Food Panda, apa inputnya? Nak order makanan apa. Okey, kemudian bahagian kecil tulis kod input tu lah. Sebab tanpa mengetahui input daripada pengguna, bagaimana anda ingin proses data daripada pengguna tersebut. Okey, menulis kod proses, apa perjalanannya. Proses tu boleh jadi okey, dia detect, okey, pelanggan ni ataupun penumpang, okey, ambil penumpang ni di mana. So dia akan sampai kepada driver itu untuk Grab. Lalamove pun sama. Okey, kalau nak ambil, okey, siapa ambil. Alright, kalau yang Food Panda, prosesnya adalah kita boleh katakan pengiraan duit untuk menunjukkan jumlah bayaran yang perlu dibayar. Prosesnya dia akan dapat kepada restoran tersebut untuk memproses makanan yang di order, yang ditempah, dan dia akan memasak makanan tersebut lah. Dan last kali menulis kod output. Okey, kalau penerima pengguna kita ditunjuk paparan bayaran jumlah yang perlu dibayar, manakala di sana ditunjuk paparan okey, orang ni order apa. So nampak itu proses. Banyak perkara yang perlu difikir dalam sesuatu pengatur cara. Anda tidak semestinya membina satu pengatur cara yang sangat bagus, tetapi anda perlu fikir perkara-perkara ini apabila kita membina proses projek PT3 nanti. Okey. Alright, seterusnya fasa keempat. Fasa keempat dah. Okey, namun fasa ketiga, right? Semasa fasa ketiga ni ada
I'm not sure, ada coding. So, saya akan minta anda buat coding tersebut dan hantar kepada saya sebagai bukti ke apa. Saya akan bagi esok. So, video ni tolong lihat dahulu esok kerana memang 3 minggu saya rasa hampir sebulan juga saya pergi balik ke sekolah untuk menguruskan buku teks. So, saya akan bagi awal ke lambat ke. So, you must do it. Alright? Especially the class that I'm not teaching you. So, I'm very strict about this. Sebab memang saya yang pergi kelas pembelajaran semua. So, tolong lihat. Okey, fasa keempat pengujian atau cara dan penyapa pijatan ralat. So, apa maksud dia? So, apabila anda telah menulis kod, you perasan tak sebelum ni kita belajar? Bila cikgu suruh buat Scratch ke HTML, okey, kalau tak jadi, so anda kena kenal pasti ralat. Sebarang kesilapan di dalam segmen kod kita panggil ralat. Kita tak panggil kesilapan. Okey, dan anda kena menyah pepijatan ralat, ralat tersebut. Okey, maksudnya anda kena kenal pasti ralat tersebut dan baiki ralat tersebut. Okey. So anda kena kenal ralat-ralat tersebut. Sekiranya terdapat ralat dalam proses anda dalam projek PT3 ni, so memang anda kena betulkan. Kita cuba elakkan sebarang ralat, tetapi sistem anda tak boleh terlalu mudah. Soalan mungkin saya pakai soalan tahun lepas. You nak rujuk abang you sebab mereka tak sempat buat pun. Tajuk dah ada. So, saya boleh bagi awal. So, you cari apa perkara-perkara penting. So, bila saya minta. So, you dah ada. You dah get ready about that. Okay, so tapi ingat tak ralat ada 3 3 sahaja ralat. Kau jangan pula tambah. Guys, jangan tambah lebih daripada 3 ni. Kau suka-suka hati je nak tambahkan. Salah kau. Ralat syntax. Ataupun kita panggil syntax error. Runtime error ataupun ralat penselarian dan logical error ataupun ralat logik. Okey, so kadang-kadang orang tanya, cikgu kalau saya bagi jawapan dalam PT3, bahasa Inggeris boleh tak? Selagi jawapan ada dalam buku teks, boleh. So, kalau you nak jawab syntax error, boleh. Tetapi kalau you jawab ralat syntax error, salah kau. Saya tahu depan tu ralat syntax, tapi ejaan awak syntax salah. Syntax syntax tambah error, salah. Okay, so I'm very strict when do a marking. Alright, so ingat apa itu ralat. Di dalam buku teks anda terdapat penerangan berkaitan ralat-ralat ini. So tolong faham, tolong hafal sebab soalan exam pernah keluar seperti ini. Alright, teknik yang terlibat, kesemua teknik terlibat dalam fasa pengujian dan penyapa pijatan ralat ini, iaitu leraian, pengecaman corak, peniskalaan, pengitlakan. Kenapa pula cikgu? Kat situ yang anda kena kenal pasti. Masalah besar dia, uji. Dah ada kod, anda kenalah uji. So, kenal pasti ralat. Pemboleh ubah anda betul tak? Pemalan anda betul ke tidak? Uji kod input anda. Kat situ ada teknik-teknik leraiannya. Uji kod proses, kod output, kesal ralat, baiki ralat. Itu leraian. Nampak simple je. Sebab tu, untuk menjadi seorang programmer, banyak anda kena fikir. Tetapi sebenarnya, tak susah kalau anda ada minat. Okey, bukan bermaksud, jangan fikir susah. Kalau you asyik fikir susah, sebab macam seorang doktor tidak akan berjaya apabila dia berusaha. Seorang doktor ataupun seorang cikgu tidak akan berjaya mendidik anak-anak dia jika tidak berusaha untuk cuba mengajar anak-anak murid dia. Macam itulah. Seorang ibu tidak akan berjaya menjadi ibu yang baik apabila tidak mendidik anak-anak. Macam tu. Setiap orang ada matlamatnya, dia ada minat dia. Macam anda lah. Kalau anda ada girlfriend ke apa kan, kita kata macam mana nak tackle. Aku sukalah awak tu kan. Bukan saya lah. Saya perempuan kan. Okay, contoh awak. Saya sukalah awak tu macam nak tackle dah. Macam tu lah. Setiap perkara ada cara. Tapi you tak sangka, itu ada kaitan dengan city skills. Takkan kita nak cakap macam tu kan, nanti orang ingat awak nerd pula kan. Tak payahlah macam tu sekali. Cikgu ajar nak tackle perempuan, kena guna teknik city skill. Kita pakai teknik leraian. Kenal pasti perempuan itu duduk. Macam mana nak kenal perempuan tu duduk mana? Tak semestinya. Okay, jangan jawab macam tu. Nerd pula kan orang ingat kan. Okay, alright. So, jenis-jenis ralat. Boleh rujuk nota saya. Saya pun tengok nota saya ni depan mata. Ada ralat syntax, ralat penselarian, ralat logik. Ralat syntax, ralat syntax biar senang. Dia selalu akan beritahu awak.
syntax error. So, anda boleh kenal pastilah. Tapi biasa syntax error ni biasanya you tertinggal tanda cara, typing error semualah. Okay, logical error, itu yang bahaya. Logical error tidak ada pemberitahuan maklumat kepada anda. So, anda kena fikir, macam mana nak tahu logical error? Anda dah buat jalan kerja. Tetapi tiba-tiba outputnya berbeza dengan apa output yang anda kendaki. Tapi dia tak bagi tahu ralat. So, that one is a logical error lah biasanya. Okay, manakala last one, runtime error tu yang, runtime error biasanya melibatkan, dia akan bagi tahu kadang-kala terlampau, macam kita kata apa? Bila you tengok terhenti you punya program tu kan, tu runtime error. Dia macam stuck. Kadang-kala you punya apa boleh ubah, you kena lihat. Bila you istihar sesuatu perkara, tidak ada. Itu runtime error. Okay. So, langkah-langkah untuk menguji dan menyah pepijat. Okay. Kita bawa pengitlakan lah. Pengitlakan tu maksudnya penghasilan model. You dah dapat dah hasil you dah macam mana you nak dapatkan hasil coding yang terbaik, you boleh rujuk dalam nota iaitu langkah-langkah uji dan menyah pepijat secara manual. Maksudnya tulis. Manual tu you pakai dulu kan tidak ada segala teknologi ni kan. Macam mana nak hasil? Dia buatlah satu-satu. Semua awak ni sekarang sikit-sikit. Sikit-sikit. Tak tahu jawapannya. Cek komputer. You bayangkan kalau kita buat secara manual. Bagaimana? Memang susah. Tapi lihat bagaimana orang berjaya sekarang adalah daripada kesusahan yang dulu. Okay. So, jangan rasa susah sebab you all dah ada teknologi. Except, yelah ada certain someone yang mungkin tidak berkemampuan lah, kita faham. So, tetapi mereka usaha untuk memperbaiki untuk lebih berjaya. Okay. So, ada secara manual you boleh baca dan juga semasa pelaksanaan atur cara. So, you rujuk itu adalah sehingga fasa keempat. So, untuk fasa kelima dokumentasi saya akan terangkan next video. Alright. Fasa dokumentasi ni adalah apabila kita telah selesaikan semua, anda kena buat satu folio. Ini kita kata ni, di bawah projek PT3 anda kena buat folio anda, perlu buat dan hantar. Kat sini, bukan setakat file saja. Sistem you yang you bina perlu buat. Okay, so dengar video ini, sekiranya anda tidak rujuk, saya tidak akan pedulikan anda. Sebab saya lihat ada beberapa yang masih tidak memberi maklum balas. So, rujuk. Saya cuba juga walaupun dengan kesusahan, dengan kepenatan juga, cikgu ni saya akan cuba usaha walaupun lambat ataupun cepat. So, saya harap semua pelajar memberi maklum balas dan melihat nonton ini dan sebarang persoalan boleh PM secara personal kepada saya. Okay? Alright. So, tugasan saya akan bagi nanti. Bye-bye.